merupakan kawasan pendalaman yang memerlukan 30 hingga 40 tahun dan pelaburan yang besar untuk membina jalan raya dan menyediakan prasarana air, elektrik dan lain-lain kemudahan di situ. Jika Kerajaan Selangor hanya memberikan pajakan 99 tahun, beliau terpaksa menyerahkan kepada kerajaan sebaik sahaja pembangunannya selesai. Beliau menekankan jika Selangor tidak menghiraukan permohonan mereka untuk pegangan bebas, mereka tidak ada pilihan lain selain dari hanya membangunkan tanah yang terletak di negeri Pahang di sempadannya. Lim Goh-tong menjelaskan kepadanya bahawa sudah terdapat banyak pusat percutian di Pahang seperti Cameron Highlands, Fraser Hill dan pantai-pantai yang menghadap Laut Cina Selatan. Selangor sebaliknya akan hanya berbangga dengan pantai Morib yang berlumpur. Sebaik sahaja Genting Highland ditambah di dalam senarai pusat percutian negeri Pahang, Selangor akan jauh ketinggalan di bidang pelancongan. Dato' Harun akhirnya bersetuju dan mencadangkan kepada kerajaan negeri untuk memberikan status pegangan bebas terhadap tanah yang dipohon selepas mendapat desakan dari beberapa pihak. 31 Mac 1969 merupakan detik bersejarah untuk Genting Highlands apabila Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman telah dijemput untuk meletakkan batu asas hotel yang pertama, Highlands Hotel, sekarang bernama Theme Park Hotel. Pada hari bersejarah itu juga, Tunku membawa satu berita gembira yang mengejutkan. Di dalam ucapannya, Tunku menyatakan berbangga dengan usaha Lim Goh-tong membangunkan sebuah pusat peranginan tanpa bantuan kerajaan dan pada masa yang sama memberikan sumbangan yang besar kepada industri pelancongan negara untuk membantu mempercepatkan pembangunan pusat pelancongan di kawasan pendalaman ini. Beliau menyatakan kerajaan akan menimbangkan untuk membenarkan menjalankan aktiviti kasino. Sejurus selepas pengumuman Tunku berkenaan, Lim Goh-tong bercadang mengubah Highland Hotel dari 38 bilik kepada 200 bilik. Setelah Tunku mengisytiharkan, kerajaan telah bersedia untuk memberikan kepada Lim Goh-tong lesen kasino. Beliau pergi melawat Macau dan Korea Selatan untuk mengkaji perjalanan kasino di sana. Beliau juga ingin meneroka kemungkinan peluang mempelawa toke-toke kasino untuk berusaha sama dengan Kasino Genting. Beliau bersama seorang pembantu tiba di Hong Kong pada 20 April 1969 dalam perjalanan ke Macau untuk bertemu Stanley Ho yang memiliki kasino tunggal di Macau dan menyampaikan hasrat lawatannya. Pada 28 April 1969, di hari Lim Goh-tong kembali ke Kuala Lumpur, beliau menyerahkan permohonannya untuk mendapatkan lesen kasino dari kerajaan melalui seorang pembantu peribadi Tunku. Mesyuarat kabinet berlangsung pada 11 petang dan permohonan Lim Goh-tong telah dibawa untuk perbincangan. Di mesyuarat berkenaan, kabinet telah meluluskan permohonannya hanya 6 jam selepas permohonan itu diserahkan. Beliau diberitahu untuk mengambil surat kelulusan tersebut. Oleh itu, Genting Highlands menjadi pemegang lesen kasino yang pertama dan yang tunggal di negara ini. Sebaik sahaja kelulusan itu diperolehi, telegraf berita baik itu beserta dokumen sokongan telah diserahkan kepada Stanley Ho. 2 minggu berikutnya, Lim Goh-tong terbang ke Hong Kong sekali lagi untuk menemui beliau untuk melihat kemungkinan usaha sama menjalankan kasino. Namun disebabkan beberapa masalah, mereka gagal mencapai kata sepakat untuk usaha sama itu. Selepas itu, Lim Goh-tong berurusan dengan Mr. Chong Tat Wong, toke kasino tunggal di Seoul. Beliau membuat perjanjian usaha sama untuk 3 tahun pada 1971 untuk membantu menguruskan Kasino Genting. Setelah 9 bulan bekerjasama, mereka bagaimanapun bersetuju untuk menamatkan perjanjian berkenaan. Dari sejak itu, Genting menjalankan sepenuhnya operasi kasinonya dan berupaya untuk mendapatkan kemahiran menguruskan sebuah kasino. Jadi, begitulah secara ringkas kisah perjalanan tertubuhnya sebuah kasino di Malaysia.